Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Yang dimuliakan jutaan kuasa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang limpahkan dapat kita berjemaah insyaAllah nyambung kuliah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita masih lagi bicara tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib diketahui atas setiap mukallaf. Jadi beriman dengan sifat-sifat Allah ni dengan dua jalan. Yang pertama secara ijmal, secara ringkas, secara umum, iaitu nak kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan yang dipanggil sifat kemalat yang tidak terhingga banyaknya, dan maha suci dari sifat kekurangan. Itu yang pertama, beriman dengan sifat Tuhan itu, cara yang pertama. Yang kedua, beriman dengan sifat-sifat Tuhan dengan secara tafsir satu persatu. Dalam banyak sifat kesempurnaan Tuhan itu, yang wajib kita tahu satu persatu hanya 20 je, tak banyak. Jadi maknanya yang 20 tu wajib kita ketahui satu persatu. Yang lain tu wajib etikatkan saya sifat kesempurnaan saja. Tapi yang 20 ni wajib kita satu persatu. Bermula dengan sifat wujud sampailah kaunuhu mutakaliman. Jadi selepas kita telah menceritakan sifat Tuhan yang ke-8 ya, iaitu iradah. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung sifat Tuhan yang ke-9 ya. 9 ya? 9 ya. Sifat yang ke-8 kita telah bicara makna iradah. Iradah maknanya makna yang paling tepat ialah berkehendak. Berkehendak tu perbuatan dia. Jadi kita disuruh dengan sifat, kan juga bilang perbuatan atau kerja atau tugas ya. Jadi ada sifat berkehendak tu, maka Allah Ta'ala berkehendaklah nak menjadikan segala mungkin ini. Dan kita hari ini kita akan jangkau sifat Tuhan yang ke-9. Jadi kita sebelum kita nak bicara sifat-sifat Tuhan ni, kita kena faham dulu apa itu sifat, apa itu zat ya. Sifat maksudnya tiap-tiap yang menumpang, itu dia. Itu makna sifat. Zat maksud tempat yang ditumpang, supaya kita lebih memahami apa yang kita baca tu. Kita kena mengetahui atau ta'rif sifat. Sifat mana tiap-tiap yang menumpang. Zat mana tempat tumpang. Jadi sifat-sifat ini menumpang pada zat Tuhan itu. Itu dia. Sifat berwujud sampailah kaunuhu mutakaliman. Jadi contoh sifat lah seperti sakit, itu sifat lah. Sihat tu sifat lah. Dia tak boleh ada sakit dan sihat, dia mesti menumpang. Numpang kat mana? Numpang zat. Zat mana? Badan kita lah. Kalau manusia, tubuh manusia tu dipanggil zat. Yang numpang tu dipanggil sifat. Sihat, sakit dan sebagainya, senang, susah dan sebagainya, itu sifat. Dia tak boleh ada dengan sendiri. Itu makna sifat, maksudnya dia tidak boleh bawa diri dia sendiri, dia mesti numpang. Iaitu maqama bi ghairihi, iaitu apa-apa yang berdiri dengan yang lain, tak boleh bawa diri sendiri. Dan zat maksud tempat tumpang. Dan zat tu dia bawa diri sendiri, maqama bi nafsih, iaitu dia bawa apa-apa yang bawa diri dia sendiri. Contohnya kita macam tadi lah, saya bagi tahu tadi. Sifat tu seperti sakit, sihat, itu sifat. Dia tak ada sakit je, sihat saja, dia mesti numpang kat tubuh manusia. Tubuh manusia tu dipanggil zat. Itu makna sifat dan zat. Pada hakikatnya zat dan sifat tidak ada pada makhluk. Tetapi kalau ada pada makhluk, dipanggil majazi, pinjaman saja, kiasan saja, atau aridi, baru datang lu tak mandang. Jadi hakikat dan zat sebenar-benar hanya pada Allah saja. Padahal zat, kalau sifat dan zat yang baru ni pada zahir je, tapi pada hakikat dia akan hilang. Tapi sifat Tuhan dan zat Tuhan dia kekal selama-lamanya. Sebagaimana kita bicara sifat Tuhan yang ketiga, baqa ya. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung sifat Tuhan yang ke-9. Ilmu. Jadi ilmu pun maksudnya, ilmu artinya tahu. Tahu tu atau mengetahui itu pun makna tak apa tepat dia. Jadi makna yang tepat ni pengetahuan. Bila ada pengetahuan, maka perbuatannya mengetahuilah. Contohlah macam kita kalau banding manusia, seseorang tu tidak mengetahui
kecuali ada pengetahuan. Jadi mulanya pengetahuan tu sifat, tahu atau mengerti itu perbuatan. Tapi kita dah belajar dulu kan, kita tengok kitab terjemah apa itu, apa nak buat kan. Tapi itulah, saya pun tersilap waktu nak bawa kitab yang secara direct terus. Patut bawa kitab terus direct terus. Maknanya tak payah ulah-ulah lagi. Jadi saya ngajar di masjid Teluk Manis semuanya. Masjid mana lagi? Tu makna tepat dia. Dia kata ilmu artinya pengetahuan, satu sifat yang berdiri pada zat Tuhan tu. Dengan pengetahuan itu maka mengetahuilah Allah akan segala sesuatu. Jadi mengetahui itu perbuatan atau tugas atau takluk Tuhan. Jadi maknanya ilmu ni makna yang paling tepat ialah pengetahuan. Bila ada pengetahuan, mengetahuilah. Contoh, bila seorang tu nak dapat kerja contohnya, mulai asal dia ada pengetahuan kan. Bila ada pengetahuan baru dia mengetahui tugas dia. Kalau pengetahuan tak ada, apa mengetahuinya? Jadi mengetahui itu tugas dia. Tu dia. Perbuatan dia ataupun takluk dia. Jadi sifatnya lah pengetahuan. Contoh saya nak mengajar, saya tak akan mengetahui nak mengajar ni kalau tidak ada pengetahuan. Bila ada pengetahuan, maka saya pun mengetahui. Bila mengetahui, saya mengajar. Jadi mengetahui itu perbuatan. Pengetahuan tu sifatnya. Jadi makna yang paling tepat, ilmu maksudnya pengetahuan. Kalau kita baca kitab-kitab klasik, dia terus bagi macam kitab Baqaratul Amani ke, ataupun kitab-kitab yang lama-lama tu, dia terus makna terus. Tidak, ini kalau makna ini tak pasal nak ulas. Dia kata ilmu arti mengetahui, tak pasal nak ulas dulu. Sebenarnya kita tahu mengetahui itu atau tahu itu perbuatan. Tak pasal ulas dulu. Tak boleh ikut terus. Tapi ada satu kitab lama tu, dia terus bagi darat terus. Terus makna yang tepat. Jadi maknanya sifat yang ke-8 ialah ilmu. Ilmu maksudnya pengetahuan. Ataupun pengetahuan tu nama sifat dia. Bila ada pengetahuan, maka mengetahuilah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi maknanya tahu atau mengetahui itu perbuatannya. Jadi kita disuruh bilang sifat dia, bukan bilang perbuatannya. Jadi makna ilmu artinya pengetahuan. Bukan makna tahu atau mengetahui. Dengan ada pengetahuan itu, barulah Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala itu mengetahui. Itu dia. Macam kita jugalah, bila ada pengetahuan, baru seorang itu mengetahui. Jadi yang ke-8 artinya ilmu ataupun ilmun. Ilmun cakap Arab, cakap Melayu ilmu. Ilmu artinya pengetahuan ya. Kita ubah sikit. Ada. Iaitu satu sifat yang ada pada zat Tuhan tu, dengan sifat pengetahuan itu, maka perbuatan Allah Ta'ala mengetahui ia akan segala sesuatu. Maka mustahil jahil. Lawan pengetahuan ialah jahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Ta'ala amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Maknanya ilmu Tuhan tu tidak seperti ilmu kita ni. Ilmu kita nak dapat yang pertama sekali apa? Nak belajar ya. Nak berguru. Tu dia. Kemudian ilmu kita pula ada susah, ada senang. Baru dapat. Ilmu Tuhan tak payah nak berguru, tak payah nak belajar. Tak ada pula ilmu Tuhan ada susah senang. Kita ni ada ilmu yang senang, ada ilmu yang susah, baru dapat ya. Betul pula ilmu kita nak, lepas tu nak fikir-fikir pula, betul ke tidak ke? Tuhan kau apa itu? Dia bukan nak fikir-fikir, dia sudah tahu pada azali dah. Betul. Betul, masa tadi dua, pertama dipanggil masa azali. Masa azali ni masa Tuhan saja, tak ada makhluk. Betul. Ketika itulah dia mengetahui, pengetahuan dia apa benda yang nak buat kepada makhluk ini. Betul. Lalu perbuatannya dia mengetahuilah sekalian makhluk itu. Betul. Jadi maksudnya pengetahuan Tuhan tu pada masa azali lagi. Dia sudah ada ilmu pengetahuan untuk nak mengetahui segala sesuatu. Dengan ilmu pengetahuan tu, maka mengetahuilah segala ciptaan-ciptaannya itu. Tidak sunyi daripada pengetahuannya. Bukan baru ini Tuhan tahu. Pengetahuannya masa azali dah. Contohnya apa juga bala yang turun pada kita hari ini, bukan baru ini jadi.
sudah ada pada pengetahuan Tuhan akan berlaku satu masa sekian hari masa dan jam yang tidak dapat dielakkan. Kan baru ini. Maka sudah jadinya alam, maka mengetahuilah dia apa benda yang berlaku tu. Mulai asalnya pada masa azal ni pengetahuan Tuhan tu dah tahu dah. Lalu dijadinya makhluk ni, maka lebih mengetahuilah ia akan segala ciptaan-ciptaannya. Jadi maknanya mengetahui itu ialah perbuatan atau tugas atau takluk. Jadi pengetahuan itu satu sifat. Jadi kita disuruh mengetahui sifatnya. Kerana perbuatan itu hanya hasil daripada sifat-sifat tadi. Jadi mana ilmu sebenar ialah pengetahuan. Pengetahuan tu satu sifat yang ada pada zat Tuhan tu. Tak bercurah tangga sampai bila. Tapi kalau pengetahuan kita ni melekat pada zat kita tu, pada badan kita, dia tak kekal selama-lamanya. Dia akan mulai hilang pengetahuan yang ada pada kita tu. Salah satu ciri hilang tu, bila tua dah lupa. Akhirnya pengetahuan yang ada pada zat tu akan berpisah. Tapi pengetahuan Tuhan yang ada pada zat Tuhan tu tidak berpisah sampai bila-bila. Itu je bezanya. Sebab tu saya gambar tadi, zat dan sifat ni pada hakikatnya hanya pada Allah saja. Kalau daripada makhluk dipanggil majazi, pinjaman, kiasan saja. Pada hakikatnya tak pandang. Satu masa akan hilang. Mana pergi ilmu yang banyak tu? Hilang, dia mungkin hilang. Pasal sifat dan zat tu sudah, bila kita berumur, sifat dan zat akan mula nak pisah. Sifat mula kuat, dah tak kuat. Sifat boleh melihat, dah tak boleh melihat. Dia akan pisah. Satu masa sifat dan zatnya pun akan musnah semuanya. Itulah bezanya sifat kita dengan sifat Tuhan, zat kita dengan zat Tuhan. Jadi maknanya pengetahuan Tuhan itu bukanlah dengan belajar baru tahu. Dengan belajar, dengan berguru. Kemudian pula pengetahuan Tuhan buat tidak susah, tidak senang. Itu semua sifat-sifat yang baru semua. Kalau kita ni, pengetahuan kita nak belajar dulu. Lepas itu pula ada ilmu yang susah, ada ilmu yang senang. Dah dapat pula fikir pula betul ke tak betulnya. Itu ilmu yang baru. Ilmu Tuhan sudah qadim, sudah sedia ada. Tidak perlu fikir-fikir. Ilmu kita ni terpaksa berfikir, baru tahu. Jadi yang ke-9, ilmu atau ilmu bahasa Melayu cakap arah ilmun, artinya pengetahuan. Kita ubah sikit. Ilmu arti pengetahuan, maka mustahilah. Lawan pengetahuan ialah jahil. Jahil ni bukan makna bodoh. Dia jahil ni maksud bukan bodoh. Dia mengetahui sesuatu, dia mengetahui ini, tidak mengetahui ini. Dia mengetahui, tidak mengetahui. Itu makna jahil, bukan bodoh. Tapi Tuhan, dia tidak seperti demikian. Dia semua dia tahu. Macam kita, apa yang kita tahu, tak semua yang kita tahu. Itu makna jahil. Jahil bukan bodoh. Makna jahil tu maksudnya dia tidak mengetahui keseluruhannya. Itu dia. Tahu ini tak tahu ini, tahu ini tak tahu ini. Tuhan dia bukan begitu. Kita walau tahu sekalipun masih jahil lagi. Kita cakap cikgu, ilmu cikgu tahulah, bukan jahil bab pertukangan, bukan jahil bab lain. Itu dia. Jadi Tuhan tu Maha Suci, seperti yang diiktikad seperti manusia ni. Kalau manusia ni walau ilmu macam mana sekalipun, maka mesti ada di belakangnya kejahilan. Jadi maknanya pengetahuan Tuhan tu tidak seperti pengetahuan manusia. Manusia walaupun ada pengetahuan, tetapi banyak lagi kejahilan yang dia tidak mengetahui. Tak tahu. Sebab tu kalau jadi cikgu, doktor jangan bangga sangat. Baru Tuhan bagi sebutir je. Banyak lagi benda yang jahil lagi tak tahu. Ada. Hebat ahli sains sekalipun, walau dia pakar sains, tapi cucu bercipta setitik air. Boleh? Apa hebat sains kamu? Kalau kamu kata dia sains, cipta setitik air, tak boleh. Cuma kita menguruskan air boleh lah. Mana tak sunyi pada jahil lagi lah. Betul. Kita nak mencipta air pun tak boleh. Tapi kita kena air, tapi tak boleh mencipta air. Itulah kejahilan namanya. Itu maksud manusia ni. Walau ilmu macam mana pun tidak sunyi daripada kejahilan. Tuhan ni mustahil kejahilan. Tak pula ini dia tahu, ini dia tak tahu. Sampai kita lah pula. Yang tahu ini tak tahu sana itu kita. Jadi sebab itu lawan
pengetahuan tu jahil. Jahil maksudnya bukan bodoh ya. Maksudnya dia tak sekadar tahu. Kalau bodoh tu langsung apa tak tahu. Tu macam orang yang tak ada benda tu kan, yang mental rosak tu ya. Bukan jahil tu, dia tak sama jahil dengan bodoh ya. Apakah dalil Allah Taala bersifat dengan ilmu tu? Dalil maksudnya yang menunjuk atau bukti yang Tuhan tu bersifat ilmu. Apa dalilnya? Kita datangkan dua dalil. Satu dalil akal, satu dalil nakal. Dalil akal memikirkan. Dalil nakal adalah Al-Quran untuk menguatkan hujah itu. Jadi apakah dalil Tuhan bersifat ilmu tu? Ilmu pengetahuan tadi. Yang ada pengetahuan, sifat pengetahuan tadi, lalu dia mengetahui. Apakah dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in alim. Bahawa maksudnya Allah Ta'ala itu amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Tak ada benda sesuatu pun yang dia tak tahu. Kita pandai macam mana pun banyak benda yang tak tahu. Dia. Tapi Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap ciptaan dia semua dia tahu. Contohnya sepokok doyan itu, dia tahu berapalah daunnya, setiap daun tu berapa uratnya, semua dia tahu. Berapa rantainya, berapa dahannya. Kita cuba bilang makan doyan tahulah. Cuba bilang daripada atas ke bawah, berapa helai daunnya, katakan 1000 contohlah. Berapa jorak urat tiap-tiap daun tu, saya rasa langsung letih mikir orang tu dah. Tapi pengetahuan Tuhan, dia mengerti tiap-tiap sesuatu. Makna segala ilmu yang susah ke, yang pada pandangan kita susah, tetapi dia mengetahui akan tiap sesuatu. Contoh seekor kambing tu, kambing A dan kambing B, berapa helai bulunya, Padahal disebutkan manusia atau binatang ada juzuk yang besar. Juzuk besar seperti tubuh badan dia. Ada juzuk yang kecil. Juzuk yang kecil seperti bulu-bulu tu. Berapa gamak seekor kambing ni? Cuba bilang. Kalau dapat bilang, teman bagi 1000. Minta maaf, itu kau je gila katanya. Kan senang bilang. Udah bilang, lupa balik. Udah bilang, tak terbilang-bilang. Tapi ilmu Tuhan tu, dia amat mengetahui tiap-tiap sesuatu. Tak ada sesuatu pun tidak ada benda yang tidak diketahuinya. Setiap benda itu. Kita ni tahu ini, tak tahu itu. Tahu ini, tak tahu itu. Itu biasanya. Itu nandakan ilmu kita ni pinjam saja sebenarnya. Sebab itulah ditanya, kalau korang belajar tauhid ni, nikmat Tuhan tu banyak kan. Makan, minum, sihat, senang, ya, banyak. Anak banyak, hotel banyak, pangkat besar, itu semua nikmat kan. Dalam banyak-banyak nikmat, nikmat apa yang paling besar sekali yang Tuhan beri kepada hamba ini? Semua nikmat, semua apa yang Tuhan ciptakan, tiap sesuatu semua untuk manusia. Tapi dalam banyak-banyak nikmat tu, apakah nikmat yang paling besar sekali? Islam lagi? Apa lagi? Nikmat iman ya? Lagi? Yang paling besar? Langit, bumi, semua Tuhan jadikan nikmat. Langit Tuhan jadikan untuk apa? Bumi Tuhan, semua untuk manusia. Langit tu ibarat seperti bapak kita. Bumi itu ibarat seperti mak kita. Bila langit tu muntahkan air, lalu mengandung bumi itu, akhir mengeluarlah tanam-tanaman. Jadi maknanya nikmat yang paling besar ialah nikmat iman Islam. Iya ke pun? Atau nikmat sihat ke, nikmat hidup ke? Bantah je. Nikmat paling besar ialah nikmat dipanggil nikmat ijad, yang kedua nikmat amdad. Bukan iman dan Islam. Iman Islam tu sifat saja. Nikmat ijad maksud Tuhan jadikan kita ni. Kemudian Tuhan kekal ke beberapa waktu. Bila Tuhan jadikan kita, kalau dikekal berapa waktu, maka lekatlah iman dan Islam tu pada zat, pada seseorang itu. Tapi kalau zatnya tak ada, lekat ke mana? Tubuhnya tak ada, lekat ke mana iman tu? Dekat mana Islam tu? Sebab tu nikmat paling besar dipanggil nikmat ijad. Alif ya jim alif da, ijadun. Yang kedua amdadun. Ijad maksud Tuhan ada yang kita tu, ada yang tubuh kita. Kemudian dikekal beberapa waktu, 50, 60, 70, akhirnya mati. Kemudian
barulah datang kepada diri kita tu, sebelum kita mati tu, datang iman dan Islam. Tapi kalau Tuhan tak jadikan kita, Tuhan tak kekal kita waktu, maka Islam tu tak ada, takkan melekat dia. Sebab tu nikmat yang paling besar, nikmat ijad. Ijad Tuhan jadikan kita. Yang kedua, nikmat amdad, dikekalkan beberapa waktu. Kita ada waktunya. Dia jadikan kita, kamu dia kekal waktu. Bila tiba ajal, tak ada dah. Ketika itulah iman dan Islam akan melekat kepada seseorang itu. Kalau dia hendak lah. Tak ada berapa ramai iman dan Islam tak lekat pada seorang itu, pasal dia menolak. Sedangkan sepatut Tuhan jadikan kita dikekalkan waktu, patut dia terima Islam tu, tetapi ditolaknya. Ni agak rugilah. Sepatutnya begitulah. Dah Tuhan jadikan kita, kalau dikekal waktu, patut ambil iman tu, ambil Islam tu. Tapi tak nak ambil, tak sesuai bagi dirinya. Itu dia telah menolak nikmat itu. Sedangkan Tuhan dah adakan kita, kalau dikekal waktu, tapi kita menolak kurnia Allah Ta'ala itu. Baru datang nikmat yang kedua, iman dan Islam. Itu betapa pentingnya. Tuhan jadikan kita dulu, kalau dikekal waktu, maka lekatlah iman dan Islam. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dalil dia bersifat pengetahuan tadi, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Ta'ala itu amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Maknanya tak ada sesuatu benda pun dia tak tahu. Semua tahu. Kita ni walau ilmu tinggi macam mana pun, banyak benda yang kita tak tahu. Kita belajar apa yang kita tahu, apa yang kita belajar. Banyak benda yang kita tak tahu pasal kita tak belajar. Tetapi Allah Ta'ala tidak seperti demikian. Dia mengerti tiap-tiap sesuatu. Walau sekecil-kecil benda dia tahu, ataupun sebesar-besar benda dia tahu. Itu bezanya. Kalau demikianlah ilmu kita dengan ilmu Tuhan tu tak sama, barulah rasa tawaduk sikit. Kalau tidak nyombong je. Kalau akan dapat cikgu, dapat doktor hebat mana rupanya, itu baru Tuhan bagi sebutir je, bukan banyak pun. Macam kita pergi ke sungai tu, lah banyak-banyak pasir, Tuhan bagi satu je, sebutir je. Mau dah megah benar, dah kembang benar. Sedangkan banyak lagi ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang masih tidak kita ketahui. Kemudian seterusnya, dan sepatutnya bagi orang mukmin, orang beriman tu, yang mengiktikadkan, ditambatlah hati dia tu, ia hendaklah berasa amat takut dan amat takut membuat maksiat, kerana Tuhannya mengetahui akan halnya. Jadi orang beriman ni, dia tahu Tuhan tu mengetahui tiap sesuatu, dia amat takut membuat apa larangan Tuhan tu. Kerana tidak sunyi sesuatu itu, sama kecil atau sebesarnya, semua Tuhan tahu. Jadi mana orang yang tahu Tuhan bersifat ilmu ni, dia tak berani nak buat larangan-larangan Allah. Tapi kalau terbuat juga, maka kita bertaubatlah, kerana kita ni sifat kelemahan ada. Kerana selain pada Nabi, tak ada sifat maksum. Maksum tu terpelihara, Nabi terpelihara daripada dosa dan maksiat. Kita ni hebat macam mana pun tak sunyi daripada dosa dan maksiat. Jadi orang beriman tadi, jika buat baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila buat tak baik, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Taubat tu merupakan hadiah Tuhan pada kita. Kerana Tuhan tahu manusia ni bukan semuanya bagus, kan? Tuhan tahu, bila kamu baik, kamu syukur aku. Jika kamu tak baik, kamu ambil ni ubatnya. Ubat dosa tu, taubat. Tu dia. Walaupun hari ni buat, esok buat, tapi taubat mesti berterusan. Dia tidak membatalkan taubat sebelumnya. Mungkin hari ni tak dapat, mungkin minggu depan tak dapat, mungkin bulan depan. Akhirnya satu masa Allah Ta'ala akan menerima taubat itu. Taubat maksudnya kembali. Bila buat salah, kembali balik. Kalau minta ampun, macam kita lah. Kalau kita dah buat salah, kita minta ampun, rahmat Tuhan dia ampunnya. Ni dah buat salah, buat tak tahu je. Itu ceritanya nyombong. Kita buat maksiat satu, taubat sampai 100. Tuhan tu maha penyayang. Satu je buat, tapi taubat 100. Bayang. Ini tak, dia buat tak tahu je. Maknanya kita telah menyombong diri kita. Tuhan tahu manusia yang ada kelemahan. Jadi oleh ada kelemahan itu, maka Tuhan hadiah satu amalan. Bila seorang itu buat dosa, cepat-cepat taubat. Maksiat ni maksudnya apa? Maksiat maksud melanggar perintah Allah. Kadang-kadang kita mentaati, kan? Kadang-kadang kita melanggar. Bila mentaati tu, syukurlah. Jika kita melanggar tu, cepat-cepat minta maaf. Macam kita dah tersepak orang, minta maaf Ayub. Tapi dah sepak orang kawan terlentang, akan minta maaf langsung. Macam mana kalau kawan kita? Itu kalau kawan kita. Ada.
Sepatutnya minta maaf lah. Tak. Oh, sombong benar rupanya. Jadi orang yang sombong ni Tuhan tak suka lah. Jadi maknanya Tuhan lebih mengetahui manusia ni. Betul Allah Ta'ala kata dia amat mengetahui tiap sesuatu. Tiap sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuannya. Dan sepatutnya bagi orang mukmin yang mengiktikadkan ia hendaklah berasa amat takut membuat maksiat. Maksiat maksudnya melanggar perintah Allah, ya. Kerana Tuhannya mengetahui akan halnya. Sebab itu cepat-cepat kena taubat supaya tidak tersurat dalam kitab kiraman katibin. Bila kita cepat taubat, insya-Allah tidak ada. Lagipun rahmat Tuhan bagi umat Nabi Muhammad ni, bila buat dosa Tuhan tangguh sampai sebelum terbenam matahari. Bila kita buat dosa, Tuhan bagi umat Nabi Muhammad ni, Tuhan larang malaikat jangan tulis dulu. Tunggu sampai sebelum terbenam matahari. Kalau sampai terbenam matahari tak bertaubat baru tulis. Termacam Tuhan sayang, ya. Umat-umat dulu bila buat maksiat kejap itu cash Tuhan bagi. Tapi umat Nabi Muhammad ni bila buat dosa, contoh dia buat daripada pagi tadi, tengah hari atau petang, kata Tuhan jangan tulis dulu umat Muhammad ni akan dosa, kecuali setelah terbenam matahari dia tak bertaubat baru tulis. Tapi kalau sebelum terbenam matahari taubat, maka tidak tulis. Itulah hebatnya umat kita Nabi Muhammad SAW. Untung kita, ya. Jadi maksudnya ilmu Tuhan tu yang kita patut ketahui lah, bahawa Allah Ta'ala tu salah satu sifat kesempurnaan yang wajib kita tahu satu persatu ialah sifat ilmu tadi. Ilmu makna pengetahuan. Pengetahuan tu satu sifat yang ada pada zat Tuhan tu. Dengan ada pengetahuan itu, maka Allah Ta'ala mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas dari pandangannya. Jadi dia kata pengarang kitab, dan sepatutnya bagi orang mukmin itu orang beriman, kerana manusia dari segi agama ada 4 kategori. Manusia dari segi agama ada 4 kategori. Yang pertama dipanggil orang kafir, kan. Yang kedua dipanggil orang mukmin, 3 dipanggil orang munafik, yang keempat dipanggil orang fasik. Jadi orang kafir ni ialah orang yang tidak ada iman lah hati mereka itu. Itu orang kafir. Yang kedua orang mukmin orang yang ada iman hati dia. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik ni pada zahir Islam tapi hati mereka kafir. Dan yang ketiga, yang keempat, manusia seagama dipanggil fasik. Fasik maksudnya ialah terkeluar daripada taat, berbuat maksiat. Itu fasik namanya. Patutnya mengaji, kalau menuntut ilmu tu wajib. Orang terkeluar tak mengaji umpamanya. Mana terkeluar tu maksiat namanya. Jadi maksiat ni bukanlah maksudnya berjudi, minum arak je, tapi meninggal untuk ilmu pun termasuk maksiat juga. Betul tak? Kerana bila seorang tak ada ilmu, sebab itu dia buat dosa. Sebab itu dia melanggar perintah Allah. Yang kita anggap bila maksiat tu mencuri, berzina, minum arak dan sebagainya. Tapi tidak menuntut ilmu pun salah satu daripada cabang-cabang maksiat. Jadi mana fasik tu maksudnya terkeluar daripada taat, berbuat maksiat. Sifat orang fasik apa? Buat dosa besar, ekar dosa kecil. Itu orang fasik namanya. Sebab itu orang fasik ni tak boleh gugur kewaliannya sebagai wali untuk menikahkan anaknya. Kerana sepatutnya yang menikahkan anak tu wali lah, bapak ni atau datuk ni wali mujibir, wali yang kuat yang boleh merentah maksiat anak tu walau tanpa pengetahuan dia. Tapi gugur kewaliannya itu apabila wali itu tidak adil. Sebab itu syarat wali ni ada 8 untuk silap saya. Yang pertama, nak Islam wali itu. Yang kedua, wali itu mesti baligh. Yang ketiga, wali itu mesti adil. Yang keempat, wali itu mesti berakal. Yang kelima, wali itu tidak dalam mengerjakan ihram. Ada 8 kalau tak silap saya syarat wali. Jadi kalau fasik ni salah satu daripada menyebabkan tertegahnya seorang wali itu untuk mewalikan. Sebab itu saya kadang-kadang bila menikahkan seorang perempuan atau anak dia, kadang-kadang bapaknya, saya nikahkan anak ustaz. Awak saya pasal awak tahu dia, awak tahu hak awak dia kan? Pagi pedang kedai kopi je. Awak tahu kan? Awak tanya, mikir nikah anak tu sembahyang waktu tu beres setiap hari. Minta maaf kadang buat. Tu pasir tu. Tak boleh. Tak boleh dia wali. Ada. Mikir kalau bulan Ramadan penuh kuasa. Ini awak ustaz nak cakap pun salah. Udah lah. Maka untuk mengelak mazhab Syafi'i ni, nak wali ni hendaklah bebas dari pasir. Kalau pasir menyebabkan pernikahan tu tak sah, dia tak pasir. Jadi tu nak kena tanya dulu, bukan buat je. Takut nikah tak sah. Bila kita tak sah, anak tu melakukan perzinaan. Sebab tu kita kena siasat. Sebab itulah kita kena tahu wali kalau kampung kita kan. Kita tahu orang dia. Dia siang malam betul, pagi kedai kopi, tengah hari kedai kopi, petang sampai lepas isyak mak lagi kedai kopi. Bayangkan.
Tapi nak kahwin nikahkan anak saya, sampai nikah anak saya lah. Ustaz saya nikah anak saya lah. Tapi waktu zuhur pun dia kedah, waktu asar pun dia kedah. Macam mana tu? Dia tak paksa kena jelas lah. Bila mikir dan gambar tak semua lewat tu, saya tak paksa lah menangguhkan. Tak boleh lah mikir mewalikan. Walaupun itu hak mikir kan, tapi maknanya anda telah gugur sebagai seorang wali. Itu pada mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi Imam Hanafi dia kata walaupun apa tu fasik sekalipun, maka tidak berlaku keguguran sebagai wali. Tapi kita di Nusantara ni mazhab Syafi'i, kita ikut Syafi'i lah. Kerana Imam Syafi'i ni bukan teruk, dia lebih berhati-hati. Itu dia. Bukan berat. Semua orang kata Imam Syafi'i ni ketat sangat, bukan ketat. Dia untuk lebih berhati-hati je, supaya pekerjaan itu lebih selamat. Contohnya macam batal uduk ya. Kalau mazhab Hanafi dia kata bersentuh tu makna bersetubuh, bukan sentuh kulit tu. Tapi mazhab Syafi'i dia kata bersentuh kulit tu. Kerana dua-dua hujah mereka amat kuat juga. Kata yang Imam Hanafi, aku pernah melihat Rasulullah katanya, bila dia nak sembahyang, lalu dia mengangkat Aisyah ke tepi. Rumah Nabi kan besar sangat, bila sembahyang angkat ke tepi. Itu dalil yang mengatakan bersentuh kulit lelaki perempuan tak batal. Dia melihat perbuatan itu. Kata Syafi'i pula, dia kata bersentuh kulit lelaki perempuan batal. Yang kata tak batal ni bersentuh tu masuk ke tubuh, bukan bersentuh kulit. Kata Imam Syafi'i, dia kata tentu Rasulullah mengangkat Aisyah tu berlapik. Kalau tak berlapik dia betul berwuduk. Semua betul, apa masalah? Kata Syafi'i, mungkinlah Rasulullah mengangkat Aisyah tu kerana berlapik kan? Ada berlapik apa yang wuduk lagi? Tak batal lah. Maknanya Imam Syafi'i ni dia berhati-hati dalam buat keputusan tu. Bukan masa, tapi walau macam mana pun kita satu masa boleh bertaklid Imam Hanafi. Jadi kita bagi Mekah kan. Dia faham Hanafi, dia kata batal wuduk subuh, bukan untuk kulit. Satu kali kita boleh bertaklid, bila sukar menjaga wuduk kita i'tikad lah. Aku bertaklid Imam Hanafi dah selesai. Tu. Senang masalah. Jadi maknanya ikhtilaf, kalau kata orang bersalahan para ulama mazhab itu, ikhtilaf dalam satu perkara itu kadang-kadang beri rahmat pada kita. Bila sesak kita boleh pakai orang ni, bila rasa longgar pakai ikut mazhab ini. Jadi memudah kita lagi saja. Tapi dah balik Malaysia, janganlah bawa lagi perbuatan itu. Di Mekah pun tak batal. Itu dalam keadaan darurat atau keadaan kesukaran. Ini dah langgar macam biasalah. Kita balik ikut ke mazhab Syafi'i juga. Kerana 4 mazhab itu di akhirat akan bertanggungjawab. Kamu sembahyang ikut siapa? Dia kata ikut Syafi'i. Syafi'i tu, ini bukan cara saya. Kamu tanya Hanafi, bukan. Tanya Malik, bukan. Hanbali ada. Sembahyang ikut siapa? Saya yang berhad. Tak terima lah. Itu dia. Betul mazhab ni dia. Sebab tu hukum mazhab ni ada kala wajib, ada kala harus. Ada kala wajib apabila seorang tidak boleh mendatangkan dalil, mengambil dalil Quran ada untuk mengetahui satu hukum. Wajib milih satu mazhab. Tapi kalau umpama dia mahir, boleh ambil semua dalil Quran, boleh hadis, boleh ijma', maka tak payah. Jadi maknanya di zaman sekarang tak ada ulama yang mujtahid lagi seperti itu. Iaitu yang terakhir, yang 4 mazhab itulah yang boleh dipegang. Yang lain tak ada itu. Kerana mereka itu ilmu mereka bukan sekadar ilmu saja, bahkan ilmu mereka begitu hebat, berbagai-bagai sudut ilmu. Jadi kita tak tahu, pilihlah salah satu daripada mazhab itu supaya ibadat kita besok di akhirat akan disah oleh 4 mazhab itu. Kalau Hanafi, macam contoh Imam Hanafi, rukuk uduknya 4 je. Betul ke Hanafi 4? Betul, rukuk uduk ke 4. Kalau Syafi'i, rukuk uduk aku 6. Betul ke 6? Jalan lah. Tapi kalau kita ikut Hanafi, dia tanya rukuk uduknya 8, tak ada lah. Dia tanya Syafi'i, rukuk uduk 6, jawab 3, teruk lah kita. Syafi'i katanya rukuk uduk aku bukan 3, rukuk uduk aku 6. Hanafi kita rukuk uduk aku 4. Hanafi rukuk uduknya 4 je, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Ada. Mereka tidak memasukkan niat dengan tertib tu. Tapi Imam Syafi'i niat tu masuk salah satu rukun, dan tertib tu termasuk satu rukun. Jadi maknanya kita kena ikutlah mana-mana itu. Tapi tak bolehlah kita ikut tanpa mengetahui. Kalau kita belajar Syafi'i, kita belajarlah Syafi'i. Kalau Hanafi, kita belajarlah Hanafi. Jangan sekat ikut sana, sekat ikut sini, takut tak sah. Bismillahnya ikut bismillah Syafi'i bismillah kan, tapi dia ikut Hanafi tak baca bismillah hambanya. Tapi yang rukun-rukun lain ikut, tadi kalau nak ikut Syafi'i kena ikut cara-cara dia, kalau Hanafi ikut cara dia, kecuali dalam keadaan musyaqqah kesukaran
itu bolehlah kita berimam. Sebab itu hukum mazhab dalam semayang ni melihat kepada situasi. Masa bila kita boleh mengikut berlainan mazhab. Kalau kesukaran boleh. Macam kita di Mekah ya. Dia macam mazhab Syafi'i, kunut subuh sunat abad. Hanafi dia tak masuk sunat abad kan. Ada. Jadi dalam keadaan itu kita boleh lah. Dalam keadaan tertentu tu boleh kita ikut. Tapi untuk bagi orang yang mazhab Syafi'i, lepas salam tu sunat sujud sahwi itu saja. Tapi kalau tak nak sujud sahwi, terpulanglah dia. Pasal mazhab Hanafi tidak ada sunat abad dalam kunut subuh tu. Tapi kita mazhab Syafi'i, kunut subuh merupakan sunat abad. Dan yang ke-10, sifat Tuhan yang ke-10 ialah hayat ataupun hayatun. Hayat maksudnya ialah perhidup. Bukan hidup. Perhidup itu sifat yang ada pada zat Tuhan tu. Dengan sifat perhidup tu, maka hiduplah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya hidup kita dengan hidup Tuhan itu tak sama. Hidup tu perbuatannya. Perhidup tu sifatnya. Cuma hidup kita ni tidak sepertilah hidup Allah Ta'ala. Hidup Allah Ta'ala tu tidak dengan roh, ya, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Kita tapi hidup kita ni dengan roh, dengan nyawa, nak makan, nak minum. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala tu hidup tidaklah seperti demikian. Itulah bezanya. Hidup kita ni berkendak pada roh, berkendak pada nyawa, nak makan dan minum. Tapi Allah Ta'ala tidak berkendak demikian. Kerana berkendak itu semua sifat makhluk. Kerana Allah Ta'ala sudah bersifat kesempurnaan. Dia tidak berhajat pada sesuatu. Bagaimana hidupnya? Itu serah pada Tuhan. Kita wajib bertikat Tuhan tu hidup saja. Hidup Tuhan tidak bernyawa, tidak roh, tidak menggunakan roh, umpamanya tidak makan, tidak minum. Tapi kalau hidup manusia ni, nak ada roh, nak ada nyawa, nak ada makan, minum. Itu sebab bezanya. Hayat artinya perhidup. Ada. Hidup itu perbuatan, ya. Maka mustahillah Allah Ta'ala itu mati. Kerana hidup ni yang berkendak, yang kena pada roh je mati. Tuhan hidupkan dengan roh. Ada. Sebab itu Tuhan haram hukum mengatakan Tuhan itu hidup dengan roh. Walaupun tidak terkeluar Islam, tapi haram. Tuhan hidup dengan roh, tapi roh tidak seperti roh yang baru. Hukum haram, tak boleh. Kita kena nafikan. Kerana hidup dengan roh ni, dia akan menemukan kematian. Dia tak boleh kita katakan Tuhan hidup dengan roh. Yang hidup dengan roh ni hanya makhluknya saja. Maka mustahil mati. Apakah dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala mengatakan Tuhan tu hidup, ada sifat perhidup tu, maka hiduplah ia, tidak sama seperti hidup yang baru. Maksud berserahlah dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Kalau kita nak berserah, hendaklah serah pada yang hidup sebenar-benarnya dan yang tidak mati sebenar-benarnya. Tapi kalau kita berserah pada yang hidup, yang tak kekal, yang menyebabkan mati, atau berserah pada orang yang hidup sudahnya akan mati, maka tidak memberi manfaat. Jadi hendaklah kita berserah, bertawakal dalam apa pekerjaan sekalipun, hendaklah berserah Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Selain daripada Tuhan, semua hidup dan mati. Tuhan hidup dan tak mati. Itu je bezanya. Dan sepatutnya bagi orang mukmin, maknanya orang beriman itu beriktikad. Beriktikad maknanya tambat hati itu. Ia hendaklah menyerahkan, yakni bergantung dirinya kepada Allah. Jadi hendaklah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala dia hidup tidak mati. Jadi hendaklah berserah kepada yang hidup tak mati. Tapi kalau kita berserah benda yang hidup dan mati, serah kita apalah kelebihannya, apa faedahnya, kan? Cuma di segi zahirnya ada. Pada hakikatnya kita menyerah tu sekadar hajat saja, sebagai usul ikhtiar je. Tapi usul ikhtiar Allah Ta'ala yang berinya, bukan sebab usul ikhtiar pula yang memberi bekas. Tapi yang sebenar-benarnya ialah hendaklah kita berserah hanya kepada Allah, kerana Allah itu Tuhan yang Tuhan yang hidup dan tidak mati. Selain daripada itu, semua menemukan kematian. Jadi berserah kepada orang yang hidup ada mati, maka tidak memberi faedah. Maka yang beri faedah itu ialah berserah kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati-mati. Itulah yang sebaik sebenar-benarnya kita berserah. Jadi orang yang bertuhan kepada Allah, berserahnya hanyalah kepada Allah. Tapi kalau orang tidak bertuhan pada nafsu, maka dia berserah kepada nafsunya. Kerana nafsu pun salah satu sifat yang boleh bawa kepada kita kecelakaan. Kerana menyebabkan manusia ni kufur nikmat Tuhan tu, sama nikmat iman atau nikmat iman ataupun nikmat kehidupan kita, nikmat Islam kita ni, atau nikmat segala nikmat yang lain tu, disebabkan 4 macam itulah. Musuh kita ni 4. Pertama nafsu, yang kedua dunia, ketiga makhluk, keempat syaitan. Inilah 4 macam yang mengganggu kita, yang menyebabkan kita tidak boleh taat kepada Allah. Nafsu memanglah Tuhan dah kabul dalam Quran,
Inna nafsa la amaratun bisuk, sungguh nafsu tu mengajak buat jahat je. Itu dia. Jadi kalau kita tak lawan, kita berserah kepada Tuhan yang hidup dan yang tidak mati itu, maka kita pun akan menjadi insan yang tidak mentaati perintah Allah. Itu dia. Yang kedua yang menegah kita atau musuh kita yang kedua ialah dunia. Dunia ni menggambarkan. Kalau nak mewah, nak senang, tengok kawan. Kalau asyik semayang, ngaji bila nak gaya, udah siang malam kau je. Sepatutnya dah siang kau je, malam kau je lah akhirat pula ya. Lepas tu siang ni kita jadikan seperti hari-hari dunia. Malam hari raya akhirat. Sepatutnya begitulah. Ni siang malam rayanya. Tu dia. Teruk lah apa itu. Tu dia. Siang ibarat seperti hari raya dunia, cari dunia semamaunya. Malam hari raya akhirat, cari akhirat semau, barulah seimbang. Ni siang nak raya, malam nak raya. Jadi hantu raya. Bayang tidur, apa tidur. Patut seimbang lah. Siang ambil dunia semua maunya. Betul kata Nabi kita, tuntutlah dunia seolah kamu hidup selama-lamanya. Ambil semua dunia. Nabi tak nak ambil. Yang tidak yang kita ambil yang tidak menjauh daripada Allah Taala, ambil semua mau. Kalau kita kaya ke untung. Bila ada orang minta, kita orang tak ambil bagi, betul kita ada kan. Orang tak ada apa nak bagi. Betul. Dan tuntutlah akhirat seolah kamu mati besok. Maknanya seimbang. Jangan ingkir sangat. Kamu dapat keputusan esok mati. Jangan ingkir sangat. Jadi makna seimbang. Tuntutlah dunia itu seolah kamu hidup selama-lamanya. Ambil dunia semua untuk akhirat kan. Dan tuntut akhirat itu seolahnya kamu mati besoknya. Kalau orang dapat keputusan mati besok, dia ingkir ke? Tentulah dia bersiap sedia. Tentu mikirnya cukup ke tak cukup. Sebab itulah orang yang berpandu demikian, kehidupannya dia senang. Patutnya dunia ni sebagai alat saja. Betul tak? Akhirat matlamat kita. Cari dunia sebanyak-banyak, matlamat di sana. Tu dia. Pasal kita asal penduduk syurga sebenarnya. Lalu diturun ke dunia. Tu dia. Buat sebentar waktu. Tu dia. Jadi kita kenalah nak masuk balik ke dalam syurga balik. Tu dia. Janganlah dah masuk syurga keluar terus. Tu dia. Pasal dunia ni akan hancur sudah. Jadi di akhirat ada dua tempat, syurga neraka je. Maka kita kena berjuang lah untuk mengambil syurga itu dengan buat amal soleh dan sebagainya. Janganlah kita buat sebab kita masuk neraka. Tu dia. Meninggalkan perintah Allah Ta'ala itu. Jadi maknanya kita ambillah dunia ni sebagai alat saja. Itu dia. Tema terlamatnya di sana, bukan di sini. Sebab itulah dalam kitab tasawuf dia kata, kamu di atas dunia ni, dia kata nak jadi seperti seorang laki-laki berbini dua. Walaupun belum bini dua lagi. Dia kata kamu di atas dunia ni kalau nak selamat, dan kitab tasawuf. Contoh kitab Tajuk Arus dia kata, jika kamu nak bahagia dunia ni dengan dunia ni, maka hendaklah kamu anggap seolahnya kamu berbini dua. Walaupun belum berbini dua sekali. Walaupun kita belum berbini, kita anggap kita di atas dunia ibarat seperti seorang laki-laki bini dua. Satu bini tua, satu bini muda. Bini tua ialah dunia ni. Dunia dah tua sebenarnya. Dah tua lah, jahat perangai pula. Ngajak lupis je. Yang kedua isteri muda. Isteri muda akhirat. Kadang-kadang ilham tu mikir dalam pada goyang bila nak suruh lagi tak layan. Mikir ni berapa ilmu dah ada, tak layan. Patut ada pengajian pergi untuk ilham tu kan. Ibarat seperti isteri muda. Akhirat ibarat seperti isteri muda. Dia ilham supaya berubah, supaya kita daripada tidak baik kepada baik, daripada jahil kepada ilmu, lalu ditolaknya. Itu merupakan bisikan-bisikan itu ibarat seperti isteri muda. Apa yang isteri muda bisikkan tu semua tak tahu, semua ditolak. Tapi kalau isteri muda ni, isteri tua ikut saja. Isteri tua ni ibarat seperti dunia. Dunia dia tua. Dia. Udah tua, perangai jahat pula. Lelaki je. Nak pergi ngaji. Banyak kedai makan penuh. Ramai berjemaah kedai makan. Disuruhnya banyak. Dia nak mati je. Ikut perangai isteri muda, isteri tua je. Bila waktu maghrib pergi melantak mengata-kata. Jangan pergi surau, jangan pergi mentuik, jangan pergi masjid. Pasal terlampau mengikut perangai isteri tua. Patut ikutlah isteri muda. Isteri muda itu maksud ilham yang bawa pada kebaikan. Itu dia. Patut ikut begitulah. Jadi makna kita atas dunia ni nak ibarat seperti seorang laki-laki berbini dua. Satu isteri tua, satu isteri muda. Isteri tua ialah dunia ini. Dunia ni sudah berada penghujungnya. Sebab itu sebutkan kita tafsir
Ibn Qasir dia kata umur dunia ni lebih kurang 7,000 tahun. Nabi Muhammad dizahirkan ketika umur dunia sudah 6,000 tahun. Mana kita sudah pada ujung-ujung tu sangat ni. Tu. Tanda-tanda pun dah banyak benar dah. Tu. Kezaliman sudah di atas. Tu. Keadilan di bawah. Tu dia. Berarti Imam Mahdi ni akan turun apabila keadilan sudah tak laku lagi dah. Tu dia. Kalau orang berilmu semua tak betul. Kalau orang jahil semua betul. Maknanya kezaliman sudah berada di tahap yang paling tinggi sekarang. Keadilan sudah berada di paling bawah. Itu di antara sekarang saya nampak sangatlah. Itu dia. Macam baru ni bila kita tegur, jadi salah. Itu dia. Jadi salah. Itu dia. Contoh jangan jemput kumpulan-kumpulan itu, jemput juga. Jawab apa? Mun tak nak usah pergi. Itu bukan jawapannya. Siapa tak nak jangan pergi kita tengok. Itu ke jawapannya. Benda tu bukan kelarangan Allah Ta'ala, kan? Kenapa jawab apa itu pula? Tiket begitu mahal. Itu banyak kata Ustaz Kazim, hampir tiket paling mahal 2,000 kata ya. Paling bawahnya 200 lebih. Pergi surau ada baju tiket tak ada. Persembahan pukul 9 malam, pukul 7 pagi dah pukul sana. Ada orang bayang subuh esok datang maghrib. Mana ada? Tak ada. Ada marah orang jaga pintu, ngapa duduk surau? Tak ada orang. Tapi orang boleh pergi je. Atau yang pergi-pergi saya sekian tu, wanita-wanita, perempuan yang bertudung, terkinjil-kinjil, buanglah tudung, malu image Islam je. Pergi bogey je, buka rambut tu. Yang pergi tu ramai yang bertudung kan? Anak dara tu, terlompat-lompat. Itu ke sifat orang menutup aurat? Kalau nak pergi sangat, jangan tunjukkan image Islam tu. Susah pergi bertudung. Ini nampak sangat. Lagipun majoritinya orang Muslim lebih banyak daripada orang kafir pergi. Itu jadi masalah akhir zaman ni. Kita dah terkurung hampir 2 tahun pun rasa lemah. Ya 2 tahun tak serik. Minyak mawar berjalan tak boleh apa cerita. Sangat 2 kupang minyak. Tapi nak gulung keluar tak boleh. Tapi dah empap. Tangki penuh. Kalau bawa anak kena nyorok belakang. Kau punya tunduk je. Yang nampak 2 orang boleh keluar. Tak serik kan 2 tahun tu. Atau nak minta lagi. Tak tahu lah. Tuan bagi macam mana pun tak lagi ambil pengajian. Tak tahu lah. 2 tahun serik nak keluar nak 2 orang je. Kadang-kadang saya bawa anak kami duduk belakang, dia polling nampak. Minyak sama lempar-lempar sangat 2 kupang mana pernah terjadi ya. Sangat 2 kupang minyak. Terkejut isi minyak RM5 dah melampau-lampau keluar RM5 tak penuh tangki motor. Zaman Covid tu RM2 dah penuh. Tu dia. Tu macam ya. Manusia dia lupa ya. Bila Tuhan bagi nikmat dia lupa. Bila azab apa takut je. Dulu bila sembahyang jemaat musim Covid marah menua jawatan kuasa. Kenapa 20 orang je kita tengok? 20 orang. Dah Tuhan bagi lapang haram tak ada. Bayang kan. Kadang bertempik dia marah. Pergi rumah Allah pun larang orang nak sembahyang. Peduli kan kita tengok. Kita ikut aturan ya. Bila aturan dah tak ada, tak je datang. Ajar kata maulid tu lah. Bila masa sempit riuh penuh. Kan penuh kita sembahyang jemaat 20 orang ke apa? Ini ikut orang kapio. Cik kebaik lagi. Lepas tu dah langgar, sudah tak je pergi. Tu dia. Gaduh bukan main. Tu dia. Manusia apa itulah. Ya. Bila datang balik boleh Muhammad. Datang nikmat dia buat tak tahu je. Dan insya-Allah sifat yang ke-11 kita habis sikit lagi sebelah. Sama ada. Sama artinya mendengar. Mendengar tu pun tak tepat dia. Mesti pendengar. Mendengar tu perbuatan. Kita ubah sikit. Sama artinya pendengar. Dengan sifat pendengar tu maka mendengarlah. Tu dia. Maka mustahillah tuli. Lawan pendengar ialah tuli. Tuli sifat makhluk. Kerana Tuhan ini dia tidak seperti makhluk dia. Kerana manusia ni sifat pendengar manusia ni dengan menggunakan anak telinga. Dengan telinga, dengan bunyi. Tapi pendengar Tuhan tidak perlu telinga, tidak perlu anak telinga dan tidak perlu pada bunyi-bunyian. Jadi mustahil Allah Ta'ala tu tuli. Dalil Allah Ta'ala bersifat demikian, wallahu sami'u alim. Maksudnya dia Allah Ta'ala tu amat mendengar lagi amat mengetahui. Itu dalil Qurannya. Dalil akalnya kalau Tuhan tidak ada sifat mendengar, tentulah tuli. Tuli itu sifat kekurangan. Itu dia. Maksudnya Allah Ta'ala itu amat mendengar dan amat mengetahui dia. Dan sepatutnya bagi orang mukmin, orang beriman tu beriktikad. Mengiktikad ke maksud tambat hati tu.
Janganlah ia berkata dengan perkataan yang haram, sebab Tuhannya mendengar segala perkataannya. Jadi kalau orang tahu Tuhan bersifat sama tadi ya, maka nak cakap yang muka-muka tu takut. Kan Tuhan bersifat sama kan. Dia mendengar perbuatan Tuhan tu, mendengar segala apa yang kita cakap tadi. Betul, orang yang beriman dia cakap hanya yang baik-baik. Sebab tu bercakap ni bersangkut dengan kerja akhirat. Betul kata Nabi kita, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat, hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata baik. Ataupun lebih baik diam. Jadi orang beriman ni bercakap tu termasuk dalam perkataan dengan percaya hari kiamat dan beriman dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tu dia percaya dengan Allah Ta'ala, beriman Allah Ta'ala dan percaya kiamat, maka dia bercakap yang baik saja. Yang tak baik tu ditinggalkan. Kerana Allah Ta'ala dia amat mendengar ya. Apa yang kita buat, takut dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu. Jadi mana nengok orang tu baik tak baik itulah dari segi percakapan. Kerana percakapan bersangkut percaya beriman dengan Allah Ta'ala dan juga percaya hari kiamat. Jadi maksudnya kalau orang yang beriman dengan Allah Ta'ala tu, dia tidak bercakap melainkan baik saja. Kalau tak mampu, dia lebih baik diam. Dan insyaAllah kita sambung sila akan datang sifat Tuhan yang ke-12, basar. Basar arti perlihat ya, bukan melihat. Melihat tu perbuatan. Macam kita lah. Allah Ta'ala ada sifat basar, kita ada sifat basar. Tapi tak sama. Basar kita ni Tuhan tanamkan sifat perlihat, Tuhan tanam pada anak mata tu. Dengan ada sifat perlihat tu, maka perbuatan mata tu melihatlah. Tapi kalau tak ada sifat perlihat, bawa 10 kilo aja biji mata tu. Kerana sifat perlihatnya tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin hafizal mursalin hal malaikatal muqarrabin fi afi arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam. Wallahu a'lam.